Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan subtopik 6.5 kepekatan larutan aqueous. Jadi kita akan lihat kepekatan larutan aqueous, apa maksud dia dan bagaimana kita nak memahami subtopik ini. Jadi sebelum ini berkaitan dengan nilai pH, kena faham apa yang dimaksudkan dengan nilai pH, bagaimana pengiraan nilai pH ditentukan. Kemudian kita masuk kepada subtopik kekuatan asid dan alkali. Ada asid kuat, ada asid lemah, ada alkali kuat, ada alkali lemah. Bagaimana sesuatu alkali, asid kuat dan lemah itu bertindak. Kemudian kita melihat kepada sifat-sifat kimia bagi asid dan juga alkali. Jadi banyak yang telah dipelajari di mana kamu perlu untuk mengetahui, memahami dan mengingati semua apa yang telah dipelajari pada subtopik yang sebelum ini. So hari ini kita akan melihat subtopik 6.5 kepekatan larutan aqueous. Kepekatan larutan aqueous. Okey, so yang pertama sekali, apabila kita membincangkan kepekatan, jadi cikgu minta kamu kena bagi tumpuan, dan sepatutnya kena melihat, jangan yang guna handset tu letak tepi sambil baring terus tertidur. Okey, kepekatan, secara umumnya kamu faham. Bila dikatakan kepekatan, maksudnya kita nak menentukan berapa banyak bahan yang ada di dalam sesuatu larutan. Macam kita kata larutan gula. Larutan gula. Jadi kalau kita letak 1 sudu gula dengan letak 7 sudu gula, kita larutkan di dalam air, maka kita akan kata larutan gula dengan 1 sudu gula tu adalah kurang pekat, manakala ataupun cair, dan pula larutan di mana 7 sudu gula dimasukkan ke dalamnya, maka kita akan kata dia sangat pekat. Jadi kepekatan ni maksudnya merujuk kepada berapa banyak bahan yang dilarutkan di dalam sesuatu larutan. Jadi sekarang kita nak melihat, sebelum kita melihat kepekatan, cikgu dah sebutkan tadi secara umum kepekatan tu sama ada dia bahan yang ada di dalam larutan tu cair ke, pekat ke, itu merujuk kepada kepekatan. Jadi sebelum itu kita kena tengok dulu larutan aqueous. Apa yang dimaksudkan dengan larutan aqueous? Okey, larutan, bila disebut larutan, semua kena tahu ni, bila disebut larutan, larutan ini bermaksud suatu gabungan di antara zat terlarut, zat terlarut dicampurkan dengan pelarut. Tolong ingat ini, ini yang dipanggil sebagai larutan. Bila disebut larutan, maka dia mesti ada zat yang terlarut. Jadi zat yang terlarut ni maksudnya bahan yang dimasukkan ke dalam pelarut. Contoh paling mudah adalah kita kata larutan gula. Contoh mudah, larutan gula atau larutan garam. Larutan gula atau larutan garam. Bila kita kata larutan gula, jadi apa yang dimasukkan ke dalam apa? Okey. Gula akan dimasukkan ke dalam air. Jadi bila gula dimasukkan dalam air, jadilah larutan gula. Jadi daripada sini, gula itu adalah merupakan zat terlarut, iaitu bahan yang dimasukkan ke dalam air yang merupakan pelarut. Jadi kamu kena faham yang ni.
Jadi larutan gula bermaksud gula dicampurkan ke dalam air di mana gula adalah zat terlarut dan air adalah pelarut. Ya. Kalau larutan garam pun sama juga. Garam itu adalah zat terlarut manakala air itu adalah pelarut. Ya. Jadi bila disebut pula perkataan aqueous. Aqueous di sini bermaksud pelarut dia adalah air. Aqueous ni bermaksud pelarut dia adalah air. Jadi kenapa? Kita perlu ingat ya, pelarut ni ada dua jenis pula. Ya? Bukan sahaja air. Air ni sebenarnya disebut sebagai pelarut universal. Maksudnya dia boleh melarutkan banyak bahan. Banyak bahan. Sebab itu kebanyakannya akan gunakan air sebagai pelarut. Tetapi ada pelarut yang bukan air. Yang itu dipanggil sebagai pelarut organik. Pelarut organik. Contoh pelarut organik ni contoh dia. Inilah pelarut yang bukan air. Contohnya alkohol. Jadi alkohol ni adalah pelarut organik. Ether. Dan banyak lagi lah. Semua pelarut organik. Okey, pelarut organik ni dia boleh melarutkan bahan-bahan organik sahaja. Bahan-bahan organik dia tidak boleh larut di dalam air, tapi dia boleh larut di dalam pelarut organik. Macam tu itu kena faham yang tu. Maka bila disebut larutan aqueous, bermaksud itu adalah larutan di mana pelarutnya adalah air. Kalau bukan pelarutnya bukan air, bermaksud dia akan gunakan pelarut organik. Pelarut organik ini dia memang tak boleh campur dengan air. Air memang tak boleh campur dengan pelarut organik dan bahan-bahan organik. Dia tak boleh larut. Jadi semua pelarut dia hanya boleh melarutkan bahan yang boleh masuk di dalam pelarut itu sendiri. Okey, so yang tu kena faham. Jadi bila disebut larutan aqueous di sini bermaksud zat terlarut yang boleh larut di dalam air. Jadi kita tidak membincangkan pelarut organik. Yang ini dalam tajuk lain. Dalam sekarang ni kita bincangkan larutan aqueous, iaitu larutan yang menggunakan air sebagai pelarut. Boleh faham yang tu Okay, jadi sekarang ni kita nak bincangkan sama ada larutan aqueous tadi zat terlarut dia tu pekat ataupun tidak. Maksudnya dia ada cair, dia ada pekat, dia ada tepu. Okey. Zat terlarut ni, okey, kepekatan ini secara umum jangan tengok yang lain dulu, cikgu nak bagi faham yang ni dulu. Kepekatan ini kalau kamu masih ingat lagi dalam subjek sains menengah rendah, kepekatan ni kita boleh bahagikan kepada 3 keadaan lah. Masa subjek sains rendah kita sebut kepekatan, kita akan sebut yang ini cair. Maksudnya dia kurang pekat. Kurang pekat. Cair lah jadi kita panggil. Kemudian kalau pekat, disebut pekat lah. Okey. Kalau terlalu pekat sehingga tidak boleh lagi larut, zat terlarut tu dah tak boleh larut, maka kita panggil sebagai apa dia? Siapa ingat? Tepu. Jadi sekarang ni dari segi kepekatan, semasa kamu belajar sains menengah rendah, sesuatu larutan itu akan dikatakan larutan cair. Larutan cair, larutan pekat, larutan tepu. Okey. So larutan cair, pekat dan tepu ni adalah bergantung kepada kepekatan. Kepekatan bermaksud bilangan zat terlarut. Bilangan zat terlarut yang larut di dalam air. Kalau bilangan zat terlarut dia sikit, maka jadilah dia larutan cair. Kalau bilangan zat terlarut dia banyak, jadilah dia larutan pekat. Kalaulah bilangan zat terlarut tu sangat
pekat iaitu mencapai keterlarutan yang maksimum. Ya, maka dia jadi tepu. Larutan tepu. Larutan tepu ni maksudnya kalau dimasukkan lagi zat terlarut, tak boleh larut dah. Zat terlarut tu tak boleh larut. Contoh macam kita buat air gula. Tambah 1 sudu jadi cair. Tambah 7 sudu gula, dia jadi larutan gula yang pekat. Tapi kita tambah 100 ataupun 50 sudu gula, sebenarnya menyebabkan larutan itu menjadi tepu. Kalau tambah lagi, gula tu tidak boleh larut lagi. Maka apabila sesuatu gula ataupun zat terlarut itu tidak lagi boleh larut di dalam air, maka larutan itu dipanggil larutan tepu. Okey. Yang itu secara umum. Secara umum. Jadi kamu kena tahu. Jadi dalam kimia sekarang kita nak melihat kepekatan itu dari segi lebih mendalam. Kita nak tengok bilangan zat terlarut yang larut di dalam setiap larutan tu, sama ada dia cair ke pekat tepu, berapa bilangan dia ataupun dalam bahasa kimia dia, berapakah kuantiti, bila kuantiti, berapa bilangan zarah, bilangan zarah, bilangan molekul, bilangan atom, bilangan semualah ion yang terlarut di dalam air. Kita nak tentukan secara spesifik berapakah kuantiti zat terlarut itu yang larut dalam air. Jadi cikgu harap kamu boleh faham. Jadi sekarang ni kepekatan kita nak bincangkan secara umumnya berapa banyak, berapa kuantiti zat terlarut. Berapa kuantiti zat terlarut. Jadi kita ada banyak bahan zat terlarut. Contoh yang cikgu bagi yang mudah ni gula lah ataupun garam. Kita ambil garam rumah tu, garam masak tu, kita larutkan dia. Okey, so kita nak tahu berapakah kuantiti zat terlarut. Jadi kamu kena ingat sekarang ni, bahan yang dilarutkan di dalam air dipanggil sebagai zat terlarut. Okey, so itu sangat penting untuk kamu fahami terlebih dahulu. Siapa yang baru masuk ni? Umar. Okey, Umar. Fatah tak masuk lagi. Apa lagi ni? Nurin, Karmi, Nur Barakis. Barakis tak ada. Muhammad Ikwan. Nur Balkis ada. Nur Balkis. Ada ke tak ada? Muhammad Ikwan, Muhammad Harith. Muhammad Diahul Haq. Muhammad Diahul Haq. Okay. Muhammad Akif. Akif tak ada. Zahirul dengan Akmal. Akmal tak ada. Oh, tadi ada siapa yang bagi tahu cikgu? Ada seorang bagi tahu kata dia dah akan suntik vaksin pukul 12. Yang lain-lain belum dapat lagi lah. Ada Mukris tak ada. Okey, so kita teruskan. Okey, sekarang ni
Kepekatan sesuatu larutan ialah suatu ukuran yang menunjukkan kuantiti zat terlarut. Okey, ini dalam textbook dalam seunit isi padu larutan. Dalam seunit isi padu larutan. Dan isi padu larutan yang biasa digunakan adalah dalam unit DM padu. DM padu iaitu desimeter padu. Jadi semakin banyak zat terlarut, maka semakin tinggilah kepekatan larutan itu. Okey. Jadi konsep kepekatan, cikgu harap kamu sudah faham. Berdasarkan pendengaran cikgu. Jadi dalam kimia, semua kuantiti zat terlarut itu akan dinyatakan di dalam dua cara. Jadi kepekatan di dalam kimia akan dinyatakan dalam dua nilai, dua unit. Dua unit. Okey. Kepekatan akan dinyatakan dalam dua unit. Yang pertama adalah berdasarkan kepada jisim zat terlarut. Jisim zat terlarut. Di mana unit dia adalah gram per dm padu. Ini unit dia. Manakala yang kedua adalah berdasarkan kepada bilangan mol. Bilangan mol. Di mana unit dia adalah mol per dm padu. Okey, kamu tengok ada dua unit. Jadi sekarang ni, berdasarkan kepada dua cara ni, maka kepekatan boleh diformulakan berdasarkan dua kaedah ini. Kalau kita nak cari kepekatan sesuatu larutan, kepekatan sesuatu larutan berdasarkan unit jisim, maka formula dia adalah jisim zat terlarut bahagikan dengan isi padu larutan. Dan isi padu larutan ini dalam unit desimeter padu. Maka sebab itulah unit dia adalah gram per desimeter padu. Okey. Okey, ini adalah formula untuk mencari kepekatan sesuatu larutan berdasarkan kepada jisim. Yang kedua adalah kepekatan berdasarkan kepada mol. Maka formula dia adalah bilangan mol zat terlarut. Zat terlarut. Unit dia adalah mol. Bahagikan dengan isi padu larutan. Bahagi itu samalah. Isi padu larutan dalam unit desimeter padu. Jadi kamu tengok di sini unit dia. Dan inilah formula kepekatan. Jadi kalau kamu diminta untuk mencari kepekatan sesuatu larutan, kamu tengoklah kehendak soalan tu dia nakkan dalam jisim ke ataupun dalam unit mol. Dan kebanyakan, kalau kamu tengok sebelum ini pun, kepekatan biasanya diberi dalam unit mol. Okey, untuk pengetahuan kamu, kepekatan dalam unit mol diberi nama khusus sebagai kemolaran. Kemolaran. Jadi bila disebut carikan kemolaran bagi larutan aqueous berikut. So kemolaran ni bermaksud kepekatan dalam unit mol. Jadi kamu kena cari bilangan mol zat terlarut tu bahagikan dengan isi padu larutan dalam desimeter padu. Jadi kena ingat yang ini. So tolong ingat yang ini.
formula untuk mencari kepekatan. Ya, kita nak tahu nilai yang spesifik. Ya, pekat dia tu pekat berapa nilai dia. Macam tu. Jadi contohnya macam kalau kita kata dua, contoh macam ni lah. Okey, larutan natrium hidroksida. Hujung dia akan diletakkan. Contoh 0.1 gram per dm padu. Negatif 3. Macam tu. So yang ini gram per desimeter padu ni bermaksud bila tengok unit kita tahu oh ni unit untuk kepekatan. So nilai ini adalah nilai kepekatan. Suatu larutan natrium hidroksida 0.1 gram per desimeter padu. Maksudnya 0.1 ni adalah nilai kepekatan. Kalau dalam mol pun sama juga. Natrium hidroksida dia akan sebut 1.0. Contoh ujung dia mol per dm padu. Biasa akan tulis macam ni. Kamu akan biasa nampak mol per dm padu. Dm padu tu negatif 3 lah. Ini matematik sebab dia per dm padu. Bila naik atas tu dm negatif 3 lah. So bila tengok mol per dm padu, kamu akan tahu oh ini adalah unit kepekatan. So nilai ini adalah nilai kepekatan. So larutan natrium hidroksida ni kepekatan dia adalah 1.0 mol per dm padu. So bila diberikan nilai seperti ini, apa yang kamu kena faham? Okey, contoh yang diberikan di sini, kita ambil yang jisim ni dulu. Kalau natrium hidroksida 0.1 gram per desimeter padu bermaksud ada 0.1 gram zat terlarut dia ini. Ni zat terlarut dia. Ada 0.1 natrium hidroksida di dalam 1 desimeter padu air, iaitu pelarut dia. Ni maksudnya. So daripada nilai unit, nilai kepekatan tu kita boleh tafsirkan dia sebagai seperti yang ditunjukkan di sini. Jadi kalau kamu jumpa natrium hidroksida 0.1 gram per desimeter padu bermaksud natrium hidroksida tu adalah jisim dia 0.1 gram dalam setiap 1 desimeter padu air ada sebanyak 0.1 gram. Itu maksud dia. Kalau untuk mol pun sama juga. Kalau dikatakan natrium hidroksida 1.0 mol per dm padu bermaksud ada 1 mol, 1.0 lah. Kalau 1.0 mol zat terlarut iaitu natrium hidroksida di dalam 1 desimeter padu air. Itu maksud dia daripada nilai kepekatan yang diberikan. Jadi bila kamu jumpa mana-mana nilai kepekatan, itulah maksud dia. So kamu boleh faham dalam 1 desimeter padu air, 1 desimeter padu isi padu air ni ada sebanyak 1 mol natrium hidroksida. Itu maksud dia. Okey, so boleh cikgu dah ringkaskan supaya kamu boleh nampak apa yang sepatutnya kamu pelajari dan kamu fahami berkaitan dengan kepekatan larutan aqueous ini. Okey, jadi sekarang kita lihat kepada contoh-contoh soalan bagaimana mencari kepekatan ini. Okey, kalau kamu tengok di sini kepekatan ini. Okey. Nilai kepekatan di dalam jisim boleh ditukarkan kepada mol, dan bila diberi dalam bentuk mol boleh ditukarkan kepada bentuk jisim. So dua-dua nilai ni dia interchangeable. Dia boleh bertukar dengan cara kena fahamlah macam mana nak tukar. Nanti kita akan tengok soalan ni, ada soalan kalau dia bagi kepekatan dalam unit gram per desimeter padu, tapi dia nak jawapan nanti dalam bentuk mol per dm padu. Jadi kena tukar.
Okey, jadi kita tengok kepada soalan dalam buku teks ni. Okey. Inilah dia punya hubungan kait antara kepekatan dengan kemolaran. Kalau kamu dapat kepekatan dalam unit gram per desimeter padu, kamu nak tukar kepada kemolaran, so bahagikan dengan jisim molar bagi zat terlarut tersebut. Ini cara dia. Kalau kamu dapat kemolaran, nak tukar kepada gram per desimeter padu, kamu darabkan dengan jisim molar zat terlarut. Okey, jadi sekarang ni kita tengok dulu contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6 ni. Contoh yang ke-6. Okey, contoh yang ke-6. Okey, contoh yang ke-6 ni, hitungkan kepekatan. Ditulis itu, hitungkan kepekatan dalam unit gram per desimeter padu. Dalam unit gram per desimeter padu. Okey. Komputer cikgu dah macam nak hang. Lambat. Okey, tengok sini hitungkan hitungkan kepekatan dalam unit gram per desimeter padu bagi setiap larutan yang terhasil. Okey, tengok A ni. 40 gram pepejal kuprum 2 sulfat dilarutkan di dalam air untuk menghasilkan 20 desimeter padu larutan. Macam ni. Jadi, dia bagikan zat terlarut tu berapa gram dan air tu berapa isi padu dia. Jadi, kita kirakan dia punya kepekatan. B pula 18 gram pepejal natrium hidroksida dilarutkan di dalam air untuk menghasilkan 750 cm padu larutan. Okey, kita tengok yang A ni. Kita ada bika. Contohlah kita ambil bika. Okey, bika ni dalam dia ada air. Okey, air tu 20. Ni contohlah 20 desimeter padu. 20 desimeter padu air. Kemudian air ni zat terlarut dia adalah dia gunakan 40 gram pepejal. Macam kita ambil garam lah. Ini kuprum 2 sulfat ni garam lah. Garam kuprum 2 sulfat. So ni kuprum 2 sulfat CuSO4. Dia punya jisim dia 40 gram. 40 gram dilarutkan ke dalam air. So dikacau-kacau-kacau, jadilah dia larutan. Bila dah dimasukkan zat terlarut. So kuprum 2 sulfat ni adalah zat terlarut. Bila larut di dalam air, maka kita panggil dia larutan kuprum 2 sulfat. Macam itulah cara kita bagi nama larutan yang telah dilarutkan dengan zat terlarut. Kita panggil dia larutan kuprum 2 sulfat. Tapi dalam kimia kita kena detail lagi. Larutan ni berapa kepekatan dia? Kan? Berapa kepekatan dia? Jadi sebab kita kena letakkan kepekatan di hujung ni. Larutan kuprum 2 sulfat, berapa nilai kepekatan dia? So macam mana nak kira kepekatan dia? So kepekatan, oleh kerana soalan nak dalam
jisim, ya. Jadi kepekatan tu maksudnya jisim zat terlarut, ya, zat terlarut bahagikan dengan isi padu dalam unit desimeter padu. So kita kirakan jisim dia adalah 40 gram. Okey, bahagikan dengan berapa isi padu dia? 20 desimeter padu. Senang saja. Kepekatan larutan. So kita boleh sebut larutan koprom 2 sulfat 2 gram per desimeter padu. Siapa yang baru masuk? Ada Mukris ni. Ni 40, 38. Muhammad Akmal tak masuk ni. Akmal dengan Akif. Muhammad Ikwan. Ikwan dah masuk. Muhammad Harith. Muhammad Harith tak ada lagi. Okay, kemudian Zulfatah baru masuk. Zulfatah lambat. Selalu lewat masuk Zulfatah. Nur Balkis. Nur Balkis dah hadir tadi kan? Nur Balkis. Tak ada ni. Haris lah. Haris Muhammad Akif. Zahirul Akmal. Adam. Okey. Teruskan. Tak payah tunggu yang lain. Okey. So, yang tu sekarang ni yang B pula. Kalau kita masukkan 18. B ni 18 gram. Kalau kita masukkan 18 gram natrium hidroksida, larutkan dalam air yang isi padu dia 750 cm. Okey, yang ni dibagi dalam sentimeter padu jadi kita kena tukarkan ke desimeter padu. Ni macam ni So 18 gram bahagikan dengan 0.75 desimeter padu. So kena ingat yang tu. Sentimeter padu tukarkan kepada desimeter padu. So kita akan dapat 24 gram per desimeter padu. Okey, itu cara mengira kepekatan. Senang saja. Ada maklumat dua tu, jisim dan isi padu. So kita boleh kira nilai kepekatan larutan aqueous. Okey. So seterusnya kita tengok contoh yang lain, contoh yang ketujuh. Ini kemolaran pula. Kemolaran. Okey, kemolaran. Okey, so kemolaran di sini kamu tengok, hitungkan kemolaran bagi setiap larutan yang disediakan. So sama juga, A, okey, dia bagi hitungkan kemolaran bagi setiap larutan yang disediakan. 10 mol. 10 mol pepejal zinc klorida dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 5 desimeter padu larutan. B pula 0.1 mol. Pepejal kalsium klorida dilarutkan di dalam 500 cm padu air suling. Okey, so samalah.
Jadi kaedah dia sama. Kemolaran ni maksudnya kepekatan dalam unit mol. So kita letakkan nilai mol yang diberi, bahagikan dengan isi padu larutan, isi padu pelarut. So dapatlah 2 mol per dm padu. So kita tuliskan larutan. Ni larutan ni adalah larutan zinc klorida. Ya, zinc klorida dengan kepekatan 2 mol per padu. So yang ni adalah nilai kepekatan dia. Okey ya. Mencari kemolaran bilangan mol bahagikan dengan isi padu. Okey. Sekarang ni soalan biasanya macam tadi adalah direct sahaja. Dia direct, jadi bukanlah susah sangat. Tapi biasanya soalan dia akan bagi yang bukan direct macam tu. Dia akan bagi susah untuk kita kena tukar-tukar sikit. Sedikit kesukaran. Okey, tengok contoh 8 ni. Apakah kepekatan dalam unit gram per desimeter padu bagi asid nitrik berkemolaran 0.5 mol per dm padu. Okey. Sekarang ni dia bagi asid nitrik ni kemolaran dia 0.5 mol per dm padu. Tapi dia suruh cari kepekatan tu, unit tu tukar kepada gram per desimeter padu. Dia bagi kepekatan iaitu kemolaran 0.5 mol desimeter padu. Kemudian nak tukarkan kepada unit kepekatan gram per desimeter padu. So caranya adalah kita hanya nak tukar kemolaran kepada gram. So kita darabkan dengan jisim molar ataupun jisim molekul relatif. Jisim molekul relatif bagi zat terlarut, iaitu HNO3. So dapatkan jisim molekul relatif JMR bagi HNO3 asid nitrik. So dah dapat ni 63. Yang ni so darabkan sahaja dengan 0.5 mol per desimeter padu. Okey, so kita akan dapat 31.5 gram per desimeter padu. Macam tu cara. Itu ni penukaran unit sahaja. Daripada kemolaran kepada gram kita darabkan dengan jisim molar. Jisim molar maksudnya jisim molekul relatif. Okey, contoh 9 pun sama juga. Dari unit gram kepada unit kemolaran kena bahagikan dengan jisim molar. Okey, Okey, yang tu tak ada masalah. So kamu kena buat praktis selalu kiraan dia. Okey. Sekarang kita nak tengok kalau sekiranya maklumat-maklumat tu ada yang tak lengkap, jadi macam mana kita nak cari? Okey, ada yang perlu kita ketahui di sini. Okey, kalau sekiranya di dalam sesuatu larutan itu kita nak cari dia punya bilangan mol. Bilangan mol zat terlarut di dalam larutan. Apabila diberikan maklumat yang lain. Jadi kita nak cari bilangan mol. Apabila kemolaran dan isi padu larutan itu diketahui. So, jika diberikan maklumat ini dan diminta mencari bilangan mol, bilangan mol zat terlarut dalam sesuatu larutan, maka formula ini akan digunakan. Formula ini iaitu daripada sini kita tahu kemolaran itu bersamaan dengan bilangan mol bahagikan isi padu. Maka daripada sini kita boleh dapat bilangan mol tu bersamaan dengan MV. Okey. Jadi untuk mencari nilai mol bagi zat terlarut, cara dia adalah MV. Walau bagaimanapun, kebanyakan isi padu diberikan dalam unit sentimeter padu. Sebab yang ini, MV ni
V itu dalam unit desimeter padu. Kalau diberi dalam unit sentimeter padu, maka kita kena tambah 1000 di bawah dia. So, apa yang berlaku adalah kita nak mencari bilangan mol zat terlarut di dalam sesuatu larutan. Caranya adalah dengan menggunakan formula N bersamaan dengan MV per 1000. Ya, itu cara untuk mencari bilangan mol bagi larutan. Ya, zat yang ada di dalam zat terlarut yang ada di dalam sesuatu larutan. Ya. Okey, so kita lihat di sini. Ya. Jadi bilangan mol bilangan mol zat terlarut di dalam sesuatu larutan, dia punya simbol dia N, maka formula dia adalah MV bahagikan dengan 1000. Ya. Di mana M ni adalah kemolaran. V ni adalah isi padu. Dan isi padu ni dia dalam sentimeter padu. Maka sebab itu kena bahagikan dengan 1000. Sebab kita punya asal formula kepekatan adalah desimeter padu. Okey, so MV per 1000, maka dapatlah nilai mol zat yang terlarut. So kita tengok kepada contoh 10 ni. Soalan dia, hitungkan bilangan mol kalium hidroksida yang terkandung di dalam 2 desimeter padu larutan kalium hidroksida dengan kemolaran dia 0.5 mol per desimeter padu. Sekarang ni larutan ini kemolaran dia diberi. Iaitu larutan kalium hidroksida KOH. Kemolaran dia diberi 0.5 mol per dm padu. Cikgu dah sebut kalau jumpa macam ni, ini maksudnya kepekatan dia, iaitu kemolaran larutan ini. So persoalan dia, berapakah bilangan mol? Yang ini adalah kepekatan, ni adalah kepekatan. Sekarang dia nak tahu berapakah bilangan mol zat terlarut. So seperti yang cikgu dah sebut sebelum ni, kalau kamu dah diberi macam ni, sepatutnya kamu boleh tahu. 0.5 ni bermaksud, kefahaman yang kita perlu ada, 0.5 ni bermaksud 0.5 mol zat terlarut, iaitu KOH, dalam 1 desimeter padu air. Ini yang kefahaman yang kita boleh keluarkan daripada sini. Jadi kalau soalan ni tanya, dia tanya kalau dalam 2 desimeter padu larutan. Soalan ni dia kata, berapakah bilangan mol yang ada dalam 2 desimeter padu larutan? So berdasarkan kepada formula ataupun berdasarkan kefahaman kita yang ini, so kita dah boleh jawab. Okey, maksudnya 2 cara lah. Cara yang pertama, kita gunakan ni, kita gunakan formula ni. Okey, kita gunakan formula. So formula dia N bersamaan dengan MV per 1000 kan. Okey, 1000 ni sebab kalau V ni dalam sentimeter padu. Kalau dalam desimeter padu tak perlu 1000. So apa yang kita kena buat, M dia adalah 0.5 darabkan dengan jadi kita tengok dia bagi 2 desimeter padu, so tak perlu lagi 1000 ni. So darabkan dengan 2.0 desimeter padu. So kita akan dapat 0.5 darab 2, so akan dapat 1.0 mol. Inilah jawapan dia. Kan? Inilah jawapan dia.
yang diberikan di dalam buku teks ni. 1.0 mol menggunakan formula bilangan mol. Okey. Kaedah yang kedua maksudnya berdasarkan kefahaman kita, nilai kemolaran yang diberi ni bermaksud 0.5 mol KOH ada dalam 1 desimeter padu. Soalan tu tanya kalau 2 desimeter padu berapa bilangan mol? So secara congaknya kita boleh tahulah kalau 1 desimeter padu air ada 0.5 mol KOH. So kalau 2 desimeter padu maksudnya senang je lah congak dia. Maksudnya ada 1 mol KOH dalam 2 desimeter padu air. So maksudnya kita boleh gunakan formula ataupun kita boleh gunakan kefahaman tafsiran kita kepada nilai kepekatan. So kalau faham dua-dua tu lagi senang lah. Itulah cara dia untuk mengira nilai kepekatan dan bagaimana kita memahami sesuatu nilai kepekatan tersebut. Okey, seterusnya contoh yang lain adalah berkaitan yang ini. Ini dia bagi, dia suruh kira berapakah bilangan mol dalam larutan plumbum 2 nitrat. Okey, so kamu tengoklah di sini contoh ni. Yang diberikan di sini cara dia sama saja menggunakan formula. Okey, lebih elok gunakan formula lah N bersamaan dengan MV per 1000 dengan syarat V itu dalam unit sentimeter padu. Kena ingat V itu dalam unit sentimeter padu. Kalau unit tu dah memang desimeter padu, maka tidak perlu gunakan 1000 ini. Okey. So sebagai menambahkan kamu punya kefahaman, kamu kena buatlah soalan-soalan ni. Berkaitan dengan kepekatan larutan. Kamu memang kena banyakkan membuat latihan-latihan untuk memudahkan kefahaman kamu. So tolong buat 1 sampai 6 ni dalam buku nota, lepas kamu salin nota, buat latihan ini, termasuk jugalah uji kendiri 6.5. Cikgu minta sangat-sangat untuk kamu cuba memahami apakah yang dimaksudkan dengan kepekatan dan kemudian bagaimana mencari kepekatan sesuatu larutan sama ada dalam unit gram per desimeter padu ataupun dalam unit mol per desimeter padu. Jadi tolong buat uji kendiri 6.5 dalam buku teks dan juga dalam buku modul kimia, latihan-latihan yang berkaitan dengan subtopik-subtopik yang telah kita pelajari perlu dihabiskan. Okey, untuk esok kita akan masuk 6.6 larutan piawai yang juga memerlukan kepada kamu mengetahui dan menguasai kepekatan. Pengiraan kepekatan tu sangat penting untuk membuat larutan piawai. Ini sebenarnya kena buat di makmal. Baru kamu nampak, kemudian kena buat pengiraan. Ada formula-formula dia dengan dia punya eksperimen ni. So banyak pengiraan yang akan ditunjukkan dan perlu dipelajari. So sampai di situ dulu untuk hari ini. So kehadiran masih lagi 38 orang seperti biasa kot. Ada Mukris tak masuk-masuk lagi. Siapa lagi tak masuk lagi ni? Akmal dengan Zahirul, Akif pun tak masuk lagi. Akif tak ada. Yelah. Apa tadi yang pergi vaksin? Nanti cikgu cek. Okey, so sampai situ dulu. Terima kasih banyak-banyak. Tolong buat revision dan latihan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Okey. Tadi siapa sama tolong rakaman